Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Akila binti Cik Su. Saya daripada Lima Al-Furqan. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang deductible dan co-insurance. Okey, apakah itu deductible? Deductible ialah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan bayaran papasan. Okey, deductible ni terdapat dalam insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan dan insurans motor. Tetapi deductible tidak terdapat dalam insurans hayat dan insurans liability diri. Okey, insurans liability diri ni ialah contohnya sebagai satu situasi pemegang polisi ni membeli sebuah kereta dan dia mestilah bayar ansuran bulanan tersebut kan untuk kereta tersebut. Jadi dia pula beli juga insurans kereta. Okey, bila dia beli insurans kereta pula tiba-tiba pada satu hari ni dia mengalami kejadian yang menyebabkan kematiannya. Jadi syarikat insurans ni akan bayar dan tanggung semua kos ataupun semua bayaran ansuran untuk kereta tersebut sehinggalah habis tempohnya. Jadi lepas tu kereta tersebut akan dapat kepada waris yang terdekat. Jadi untunglah kiranya. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang situasi di sini. Okey, situasi di sini contohnya Makcik Kiah, ia mengalami penyakit yang kronik iaitu kanser bara hati. Jadi ia ni membuat rawatan kemoterapi. Okey, rawatan kemoterapi tersebut berharga bernilai RM800. Makcik Kiah ni mengambil insurans perubatan dan kesihatan yang mempunyai nilai deductible adalah RM500. Jadi kita tahu berapakah bayaran pampasan yang syarikat insurans bayar. Kita tahu ia adalah RM800 ni kan tolak dengan RM500 ini. Kita dapatlah RM300. RM300 inilah syarikat insurans bayar. Okey, seterusnya untuk situasi kedua, rawatan tersebut berharga RM400. Bila RM800, jadi macam mana? Okey, jadi bila RM400, Makcik Kiah perlu membayar dan menanggung semuanya dengan sendiri tanpa dibayar oleh syarikat insurans walaupun 1 sen pun. Kenapa? Sebab rawatan kos ni, Makcik Kiah ni, kos rawatan Makcik Kiah ni untuk RM400 ni, ia kurang daripada nilai deductible RM500. Jadi, terdapat 2 key point di dalam situasi ini. Yang pertama, jika kos rawatan tersebut adalah lebih besar daripada deductible, maka syarikat insurans akan memberi bayaran papasan. Yang kedua, jika kos rawatan tersebut kurang daripada deductible, maka kita perlu menanggung semuanya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang co-insurance. Okey, apakah itu co-insurance? Co-insurance ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Maksudnya berkongsi kerugian tu antara dua pihak ni. Okey, co-insurance ada dua. First, co-insurance dalam harta. Second, co-insurance dalam perubatan dan kesihatan. Okey, untuk co-insurance dalam harta ni dapat fasal. Fasal ni boleh dikatakan sebagai undang-undang. Okey, pemegang polisi dikehendaki untuk menginsurankan hartanya pada jumlah tertentu berdasarkan peratusan co-insurance yang ditetapkan oleh syarikat insurans daripada nilai boleh insurans harta tersebut. Okey, apakah nilai boleh insurans harta tersebut? Nilai boleh insurans harta tersebut adalah nilai sebenar aset. Contohnya awak ada aset rumah, sebuah rumah banglo. Jadi syarikat insurans akan menghantar wakil-wakil dia untuk nilai aset tu berapa. Okey, jadi kalau kita nak tahu berapakah jumlah insurans yang sepatutnya kita beli ataupun seharusnya kita beli adalah mengikut formula ini, iaitu peratusan co-insurans kita harus darab dengan nilai boleh insurans harta. Okey, seterusnya saya akan berikan satu contoh soalan bagi co-insurans dalam harta. Okey, soalan tersebut berbunyi, Encik Kelvin mempunyai insurans kebakaran untuk rumahnya dengan deductible sebanyak RM8,000. Polisi kebakaran itu mempunyai co-insurans sebanyak 80%. Dan nilai boleh insurans rumah itu ialah RM1.5 juta.
rumah Encik Kelvin mengalami kebakaran dan penilaian kerugian sebanyak RM460,000. Hitung. Okey, berdasarkan penyertaan masalah dekat atas ni, terdapat 4 key point yang penting, iaitu yang pertama, deductible-nya sebanyak RM8,000. Yang kedua, peratusan co-insurance adalah sebanyak 80%. Yang ketiga, nilai boleh insurans rumah itu ialah 1.5 juta. Dan yang keempat, kerugiannya adalah sebanyak RM460,000. Okey, untuk soalan yang pertama, nyatakan jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Kelvin. Sebentar tadi saya ada terangkan bagaimana nak cari jumlah insurans yang sepatutnya kita beli, iaitu peratusan co-insurance kita akan darabkan dengan nilai boleh insurans rumah, iaitu 1.5 juta. Kita akan dapat RM1.2 juta, iaitu jumlah insurans yang harus kita beli, yang harus Encik Kelvin beli. Okey, soalan nombor 2. Nyatakan bayaran papasan jika dia telah menginsurankan rumahnya untuk situasi yang pertama pada jumlah insurans yang harus dibeli. Maksud dia beli insurans ni. Jadi, bagaimana nak kira dia? Kerugian RM460,000 ni kita akan tarik dengan deductible ya sebanyak RM8,000. Kita akan dapat RM452,000. Ini adalah bayaran pampasan daripada syarikat insurans. Okey, untuk situasi yang kedua, nyatakan bayaran pampasan jika dia telah menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM780,000. Kemudian, hitung penalti co-insurance. Okey, bayaran papasannya, cara nak kira dia akan jadi lain. Sebab apa? Sebab jumlah yang dia telah insurankan tu, yang beli insurans tu dengan jumlah RM780,000 kurang daripada jumlah yang sepatutnya dia beli 1.2 juta. Jadi, cara nak kira bayaran papasannya adalah jumlah insurans yang dia telah beli bahagikan dengan jumlah insurans yang sepatutnya dia beli, darabkan dengan kerugiannya. Lepas tu kita akan dapatlah RM299,000. Lepas tu kita akan tolakkan dengan deductible. Deductible tadi adalah sebanyak RM8,000. Jadi bayaran papasan yang syarikat insurans akan bagi adalah sebanyak RM291,000. Seterusnya, cara nak kira penalti co-insurance adalah dengan kerugian kita yang alami tadi adalah RM460,000. Kita akan tolakkan dengan yang dalam bracket ni. Yang saya buat dalam bracket ni, kita akan tolakkan dengan nilai dalam ni. Kita akan dapat RM161,000. Jadi ini adalah penalti co-insurance. Okey, yang ketiga, rumah Encik Kelvin telah mengalami kerugian menyeluruh. Bermaksud rumahnya terbakar seluruhnya. Rumahnya terbakar semuanya. Jadi, jika dia telah menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM1 juta, hitung bayaran papasan yang diterimanya. Bagaimana nak cari bayaran papasan tersebut? RM1 juta tersebut kita perlu tolakkan dengan RM8,000. RM8,000 ni nilai apa? Nilai deductible. Okey, jadi bayaran papasan yang syarikat insurans akan bayar adalah sebanyak RM992,000. Jadi, kerugian yang ditanggung oleh Encik Kelvin adalah nilai boleh insurans harta tak 1.5 juta lagi. Kita tolakkan dengan bayaran papasan syarikat insurans bagi tadi. Jadi, kerugian yang dialami oleh Encik Kelvin adalah sebanyak RM508,000. Itu sahaja. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang co-insurans dalam kesihatan. Okey, co-insurans dalam kesihatan, fasal dalam undang-undang ialah kadar yang dipersetujui mengikut peratusan selepas mengambil kira peruntukan deductible. Selepas mengambil kira peruntukan deductible ni bermaksud selepas ditolak deductible tu. Okey, co-insurans-nya dalam kesihatan ni, ia adalah perkongsian kos mengikut peraturan tertentu. Ia berkongsi kos selepas ia tolak dengan deductible tadi tu, kan jumlah tu ia berkongsi. Okey, mengikut peraturan tertentu. Contohnya A/dengan B. A ni apa? B ni apa? A ni adalah peratusan yang syarikat insurans akan bayar. B ni ialah peratusan pemegang insurans kena bayar. Okey, saya bagi satu soalan, iaitu
Puan Tan mempunyai polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak RM750. Okey, dan fasa penyertaan peratusan co-insurance-nya adalah 70/30. Kos perubatan yang dilindungi dalam polisi Puan Tan ialah RM774,000. Okey. Dalam penyertaan masalah yang dibagi ni terdapat 3 key point yang penting. Yang pertama, deductible-nya adalah RM750,000. Yang kedua, peratusan co-insurance-nya adalah 70/30. Yang ketiga, kos perubatannya adalah RM74,000. Okey, cara nak selesaikannya, kos perubatan selepas deductible adalah RM74,000 ni kita tolak dengan deductible RM750. Akan dapatlah RM73,250. Kos ni, jumlah ni lah yang dikongsi oleh syarikat insurans dan pemegang insurans, tetapi berdasarkan peratusan yang berlainan, iaitu kan tadi bagi peratusan co-insurance ni ada 70 dan 30. Okey, 70 ni adalah untuk syarikat insurans akan bayar. 30% ni adalah pemegang insurans kena bayar. Jadi, insurans akan tanggung 70% daripada jumlah ni. Jadi, 70% kita darabkan dengan 73,250 akan dapat dah RM51,275. Jumlah ni ialah jumlah yang insurans bayar ataupun insurans tanggung. Okey, berapakah jumlah yang Puan Tan akan tanggung? Puan Tan akan tanggung 30% daripada jumlah ni. Jadi 30% darab dengan 73,250. Jadi lepas tu kita tambah pula dengan 790. Sebab apa kita tambah? Sebab ini adalah deductible. Deductible kan kena bayar. Sebab tu kita tambah. Okey, jumlahnya yang Puan Tan harus bayar adalah RM22,725. Okey, itu saja daripada saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.